الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kita bersyukur di Jumat pertama pada bulan Syawal kita masih diberikan peluang untuk meraihkan Aidil Fitri yang mulia dan dapat mengeratkan silaturahim bersama yang tercinta. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat. Pada hari ini khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk menjaga kedaulatan negara dalam perspektif Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedaulatan negara bermaksud keupayaan sesebuah negara untuk berdiri teguh, bebas daripada campur tangan pihak luar, serta memiliki sistem pemerintahan yang berwibawa. Ia merupakan anugerah Allah yang perlu dijaga dan dipertahankan dengan penuh tanggungjawab sebagai sebuah negara berdaulat yang terdiri daripada latar belakang yang pelbagai daripada sudut agama dan bangsa. Maka hubungan sesama kita perlu dijaga dengan erat dan sepakat supaya suasana yang sehat dapat dinikmati oleh semua pihak. Pada masa yang sama, kita perlu meneruskan usaha-usaha mengekalkan keharmonian, perpaduan, memupuk nilai-nilai patriotisme, memajukan ekonomi dan mengekalkan persepahaman sesama kita. Dalam sejarah Islam, kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina negara Madinah dengan dasar yang kukuh berlandaskan keadilan, perpaduan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedaulatan Madinah ketika itu terpelihara kerana warganya bersatu padu dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa a'iddu lahum ma istata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bih aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sediakanlah untuk menentang mereka yaitu musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan daripada pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk mengerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain daripada mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah, Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan diinaya.
Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perspektif Islam, kedaulatan negara berakar pada konsep tauhid, yaitu keesaan Allah dan syariah dan hukum Islam. Kedaulatan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bermaksud segala undang-undang, peraturan dan sistem pemerintahan harus berlandaskan syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud sebenarnya hukum yaitu yang menentukan amal ibadah hanyalah bagi Allah. Ia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia. Yang demikian itulah agama yang betul, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kita amat bersyukur kerana negara kita yaitu Malaysia masih mempunyai ruang untuk masyarakatnya hidup dalam keadaan harmoni meskipun terdapat beberapa perkara yang menjadi ujian kepada negara. Semua ini berkat kita berpegang teguh dengan ajaran agama Islam dan hidup bersatu padu. Sesungguhnya Islam agama yang mencintai keamanan dan melarang umatnya untuk melakukan kerosakan, kejahatan dan kemungkaran, kezaliman, kekerasan dan sebagainya. Setiap daripada kita berperanan untuk memelihara keharmonian dan mewujudkan persekitaran aman. Imam Al-Tirmizi meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya seseorang Islam itu ialah yang menyelamatkan kaum muslimin melalui lidah yaitu bicara dan tangannya kuasa dan perlakuan, dan orang yang beriman pula ialah orang yang dipercayai oleh orang lain dalam menjamin nyawa dan harta benda mereka. Sidang jemaah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, sejarah Islam telah membuktikan bahawa sebuah negara yang berpegang teguh kepada ajaran Islam akan menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah membentuk negara Madinah berdasarkan prinsip keadilan, kedaulatan undang-undang dan perpaduan ummah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Maksudnya yaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Ayat ini menunjukkan bahawa pemimpin yang diberi kuasa hendaklah menegakkan syariat Allah dan pemerintahan, kerana itulah asas kepada kedaulatan yang sebenar dalam Islam. Di saat yang penuh keberkatan ini, mimbar menyeru sidang jemaah sekalian, marilah kita sama-sama berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kemakmuran dan kesejahteraan serta perlindungan kepada negara dan seluruh rakyatnya di mana berada. Semoga dengan itu kedaulatan negara terus terpelihara dan selamat daripada segala mara bahaya. Di sini mimbar berkongsi kepada semua beberapa peranan kita dalam menjaga kedaulatan negara, antara lainnya ialah yang pertama, menanamkan nilai patriotisme dengan mencintai negara adalah sebahagian daripada iman. Kita hendaklah menghormati undang-undang dan mempertahankan marwah negara.
Dan yang kedua, memelihara perpaduan ummah dengan menghindari perpecahan dan sentiasa amalkan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati dan tolong menolong. Dan yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi dengan menyokong produk tempatan dan mengelakkan pembaziran demi pembangunan negara. Dan yang keempat, memelihara syariat Islam kerana negara yang berdaulat membolehkan syariat Islam ditegakkan tanpa halangan. Jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimbar sekali lagi mengingatkan dalam suasana meraih Aidilfitri pada ketika ini. Coba kita terapkan nilai-nilai murni Aidilfitri untuk menjaga kedaulatan negara dan dengan saling memaafkan, menghormati, menyayangi bekerja sama dan berusaha memastikan keharmonian terus terpelihara. Tidak ada tempat bagi perpecahan dalam negara yang berbilang kaum ini. Kita harus ingat bahawa perpaduan adalah kekuatan kita. Negara yang aman dan sejahtera adalah negara warganya hidup dalam suasana perpaduan yang kukuh. Semangat kesatuan yang kita pelihara semasa Aidilfitri hendaklah kita bawa sentiasa dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam menjaga kedaulatan negara. Marilah kita menjaga hubungan baik sesama kita, memantapkan perpaduan, meraih perbezaan budaya dan agama, serta saling peduli dengan lingkungan kita. Berilah bantuan mengikut kemampuan diri kepada mereka yang memerlukan tanpa mengira pahaman atau pegangan agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yaitu semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah. Nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang yang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi at-tarin wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلام والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا kebawa duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung wa kadzalika ala fahamatir ra'isil a'la tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah waj'alillahumma hazihil baldata wa sa'ira bi'adil muslimin aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimin amma innaka 'ala kulli syai'in qadir ya Allah selamatkanlah saudara kami yang dizalimi di bumi Barakah khususnya Palestina kasihanilah dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas mereka ya Allah naungilah kehidupan negeri dan estate kami company kami dan kampung ini dan tempat kami mencari rezeki dan juga negara kami hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat yang terkeji. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah. Alhamdulillah. Inna Allah ya'muru bi'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.